Dan Allah Subhanahu wa taala bila menjadikan sesuatu di dunia ini, sama ada yang dicipta itu ada berupa makhluk ke, makhluk yang bernama manusia, haiwan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, semuanya mempunyai faedah-faedah yang tertentu. Jadi di antara banyak-banyak makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada malaikat, jin, iblis, syaitan, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, maka Allah telah memberikan amanah yang besar kepada umat manusia, kerana umat manusia ini adalah satu umat yang begitu istimewa sekali pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asal usul kejadian kita manusia ni, kalau kita lihat daripada Al-Quranul Karim, kita dapati bahawa asal kejadian kita ni adalah daripada tanah. Jadi kalau kita baca dalam buku-buku tafsir Al-Quranul Karim, kita dapati bahawa tanah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Adam tu, merupakan satu tanah yang begitu busuk, berbau dan kotor sekali. Tapi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala daripada benda yang kotor seperti itu diciptakan manusia menjadi satu makhluk yang begitu mulia, yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, dan boleh lebih mulia daripada para malaikat. Kalau umpamanya manusia yang hidup di muka bumi Allah ini menjalankan peranannya sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah banyaklah dibacakan oleh penceramah-penceramah dan pensyarah-pensyarah yang menerangkan tugas dan fungsi ataupun peranan manusia di dalam dunia ini, sebagaimana yang diterangkan dalam surah Adz-Dzariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang bermaksud tidaklah kami jadikan manusia dan jin melainkan mereka itu dikehendaki untuk menjadi hamba-Ku atau mengabdikan dirinya kepadaku atau menyembah kepada diriku. Jadi dengan ayat ini jelas sekali bahawa kita hidup di dunia ini bukanlah disuruh untuk berhibur-hibur semata-mata, dan bukanlah disuruh untuk membuang-buang masa begitu saja, tapi kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melakukan kerja-kerja yang berfaedah. Ibadat di sini maksudnya di samping kita sembahyang sehari semalam 5 waktu, dan di samping kita mengerjakan puasa sepanjang bulan Ramadan, dan juga menunaikan zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain, dan di samping juga kita mengerjakan atau menunaikan haji apabila telah cukup syaratnya, dan dikatakan ibadah itu segala sesuatu yang baik pada sisi Allah dan pada sisi masyarakat, itu semua adalah dikira sebagai satu ibadat. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke majlis mudzakarah seperti ini ataupun tazkirah seperti ini, itu juga merupakan satu ibadat, kerana dalam majlis-majlis tazkirah seperti ini biasanya kita boleh perolehi nasihat-nasihat yang berguna daripada para pensyarah. Kita boleh mendapat motivasi ataupun diri kita boleh dimotivate oleh penceramah-penceramah. Di samping kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan agama, ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila tuan-tuan dan puan-puan sendiri juga mendirikan rumah tangga, membentuk satu keluarga, itu juga dikira sebagai satu ibadat. Jadi ibadat yang kita lakukan dalam rumah tangga itu ada peraturan-peraturan yang tersendiri. Suami ada peranannya, ada kewajipannya, isteri ada peranan dan kewajipannya. Suami apabila bergelar sebagai seorang bapa ada peranan dan kewajipannya. Begitulah isteri apabila dah bergelar sebagai seorang ibu ada peranan dan kewajipannya. Jadi mereka berdua ni memainkan peranan untuk menjadikan rumah tangga yang didirikan satu rumah tangga yang benar-benar bahagia, berdasarkan kepada takwa kepada Allah, ajaran-ajaran Allah, dan seterusnya berdasarkan kepada ta'abbud ataupun merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan lain perkataan, ibadah itu begitu luas sekali. Bukan tertakluk atau bukan terikat pada ibadah ritual sebagaimana yang kita fahamkan tadi. Jadi oleh kerana itulah kita hidup di dunia ini, apa saja kebaikan yang kita lakukan itulah dianggap ibadah, dengan syarat ia tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan tidak bertentangan
dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa dalam Al-Quran tadi menerangkan bahawa kita di dunia ini disuruh beribadat dan disuruh berusaha dan bekerja. Kenapa disuruh kita bekerja dan berusaha? Pertama sekali, kerana kita ini adalah sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia, diberitahu kepada malaikat dan juga kepada iblis semasa mereka itu berada di dalam syurga. Dalam suratul Baqarah ayat 201 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika berkata Tuhan kamu kepada para malaikat bahawa sesungguhnya aku ingin menjadikan satu penggantiku atau satu makhluk yang boleh menjadi duta di dalam muka bumi ini. Tapi dijawab oleh malaikat dan dijawab oleh semua para malaikat mengatakan, adakah kamu nak menjadikan satu makhluk yang nantinya di dunia ini merosakkan, membinasakan antara satu sama lain dan berbunuh-bunuhan antara satu sama lain? Tapi Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu, daripada apa yang kamu tahu. Jadi sebab itulah dari sini kita nampaklah bahawa Allah SWT daripada awal lagi telah memberikan kepercayaan yang penuh kepada makhluk yang bernama manusia. Jadi kita dihantar ke dunia sebagai wakil Allah SWT. Bukan main-main Kalau Masjid Darul Ghufran menghantar wakil ke persidangan di Malaysia umpamanya atau di mana-mana negeri, wakil tersebut mesti menjaga nama baik masjid dan dia mesti melaksanakan tugasnya, peranannya sebagai wakil masjid, menyampaikan misi yang dikendaki oleh pihak masjid. Dia tak boleh sampai sana, dia tak mau masuk dalam apa orang kata convention ke atau seminar, dia pergi ke katalah tempat tu Kuala Lumpur seminar satu hari, dia tak masuk seminar, dia pergi ke orang kata tu bukan Little India Masjid India, kerana Masjid India tu tempat untuk kita bershopping lah umpamanya kan. Lantas dia tinggalkanlah dia punya kewajipan dia ataupun tugas dia yang dikendaki oleh pihak masjid supaya dia menghadiri seminar tersebut selama satu hari, tapi dia tak pergi sana, dia pergi ke shopping pula. Jadi makna orang ini sudah tidak jujur, orang ini sudah tidak menjalankan amanah amanah yang disampaikan oleh pihak lembaga pentadbir Masjid Darul Ghufran supaya beliau atau mereka ni hadir dalam seminar, dan hasil daripada seminar yang mereka dengar tu hendaklah balik dikongsi bersama dengan pegawai-pegawai yang lain ataupun dengan jawatan kuasa yang lain bagi kepentingan mereka bersama. Tapi kalau dia dah menyeleweng dari tempat lain, bermakna dia sudah termasuk dalam golongan orang yang tak jujur. Walaupun dia boleh baca daripada kertas kerja, tapi mungkin dalam rumusan penghabisan biasanya kalau kita ada simposium dan sebagainya, di akhir peringkat akhir mesti ada rumusan. Rumusan-rumusan ini tak ada dalam kertas kerja. Rumusan-rumusan ini biasanya dibuat selepas ada perbincangan, dan sesi perbincangan. Jadi kalau dah tak ada rumusan, jadi bila ditanya mereka mengikut apa, maknanya dia sudah berbohong kepada pihak lembaga. Jadi kalau orang ini yang sudah menjadi khalifah kepada masjid tak melakukan tugasnya sebagai khalifah masjid, maka dia sudah tidak melaksanakan atau menunaikan amanah masjid. Begitulah kita sebagai Allah, sebagai umat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita daripada awal dah dilantik oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah. Allah tahu di dunia ini mengandungi berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai kelebihan, berbagai-bagai kemudahan yang boleh didapati kerana Allah dah siapkan satu rahmat kepada umat manusia. Kerana sebagaimana kita ketahui, bila rahmat tu nak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak diberikan kepada umat manusia, daripada 100 tu Tuhan bagi satu saja rahmat, yang 99 rahmat nanti kita akan terima bila kita dibalas di dalam syurga nanti. Tapi alhamdulillah dengan satu rahmat saja yang Tuhan berikan kepada kita, dengan sedikit ilmu yang Tuhan berikan kepada kita, banyak kemudahan dan banyak faedah yang kita dapat. Terutama bila kita duduk di negara kita di Singapura ni, kita dapat menikmati berbagai-bagai kemudahan. Kita ada komputer, kita boleh gunakan handphone. Di mana-mana kita pergi, bila kita gunakan handphone, kita boleh SMS dan sebagainya yang tak kita perolehi pada zaman dahulu.
di tempat kerja ataupun di pejabat atau di sekolah, di tempat kerja, termasuk di masjid-masjid sudah ada komputer. Komputer boleh membuat rangkaian melalui internet dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan satu kemudahan kepada kita. Tak macam dulu lah. Dulu pada tahun 70 waktu saya mula-mula bekerja, bapak-bapak dulu biasa bekerja tahun 70, 80-an komputer belum ada, segala-gala pakai file, segala cacatan semua masuk dalam file, nak simpan data nama orang pun masuk dalam file. File kalau kita simpan berlonggok-longgok, nak cari balik bukan senang. Satu perkara yang susah kan. Nak cari katalah orang-orang yang macam dulu ikut kursus rumah tangga di masjid sejak kita buat pada tahun 69 kata ya. 69, 70, 71 waktu Firdaus menganjurkan. Lepas tu dah mula, bila masjid-masjid dah mula didirikan, banyak masjid didirikan, kalau kita nak cari nama-nama peserta yang ikut daripada sejak tahun 80 lebih, di mana masa itu komputer belum digunakan dengan seluas-luasnya, saya tak fikir jawatan kuasa yang ada sekarang atau kerani yang ada sekarang mampu untuk membongkar atau mencari, dan mungkin dah terbuang atau dah dibakar. Tapi sekarang segala orang kata nama-nama tu dah boleh disimpan di dalam komputer. Tak perlu ruang yang besar, hanya di dalam komputer ada diskit ke, ada atau di CD, ataupun dalam komputer tu ada tempat untuk menyimpan. Kita tekan saja nama sebulan, IC sebulan, dia akan keluarlah nama-nama. Begitu mudah sekali. Ini semua termasuk kemudahan-kemudahan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tak mungkin kita akan dapat rasakan semua tu kalau kita tidak kalau kita tidak memanfaatkan diri kita ni sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayangnya saya katakan sayangnya, oleh kerana yang buat ini semua kebanyakan orang asing. Yang membina, yang mereka komputer orang bukan Islam. Yang maju dalam bidang-bidang komputer pun bukan orang Islam. Yang maju dalam bidang-bidang teknikal pun bukan orang Islam. Kita hanya menjadi makmuman lillahi taala. Kita tidak menjadi imam. Kerana kesilapan kita sendiri yang tidak banyak membuat kajian, yang agak kurang sangat membuat kajian seperti orang-orang yang bukan Islam. Inilah kelemahan kita lah. Walaupun negara kita ada negara-negara Islam yang kaya, Saudi Arabia terkenal dengan minyaknya yang kaya, Kuwait pun terkenal dengan minyaknya yang kaya, kemudian Iraq sekarang kecoh lah, sebelumnya pun dia termasuk dalam golongan, termasuk dalam negeri-negeri yang kaya dengan minyak. Tapi hanya mempunyai kekayaan, tapi tidak mempunyai pakar-pakar, atau tidak menggunakan kekayaan itu untuk membangunkan atau menjadikan rakyatnya sebagai orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang yang boleh memanfaatkan negeri dia. Tapi mereka dapatkan kebaikan-kebaikan itu daripada Barat, daripada Amerika, daripada French, daripada Jepun dan sebagainya. Inilah yang merugikan orang Islam. Tapi walau bagaimanapun, kita fahamlah bahawa kita berterima kasihlah juga kepada orang-orang yang bukan Islam itu, kerana apa yang Tuhan janjikan kepada kita di dunia ini yang mengandungi dengan berbagai-bagai dan bermacam-macam perkara ni atau kebaikan, dah dapatlah kita rasakan. Jadi sebagai orang Islam, kita dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bersyukurlah atas segala kemajuan-kemajuan yang telah kita nikmati sekarang ini. Cuma sebagai orang Islam juga, kita juga patut merasa sedih dan kecewa kerana kemajuan-kemajuan yang kita nikmati ini dicipta dan datang daripada orang-orang yang bukan Islam. Jadi kalaulah umpamanya khalifah-khalifah Allah ni, wakil-wakil Allah di dunia ni tak buat kerja-kerja ni, sedang kerja-kerja ni termasuk fardu kifayah. Kita bukan disuruh buat fardu ain saja. Fardu kifayah ni malah kalau ada satu orang yang tak boleh menjadi orang yang pakar dalam bidang tersebut, katalah dalam orang Islam ni tak ada orang yang boleh menjadi doktor, di kalangan orang perempuan tak ada orang perempuan yang boleh jadi doktor wanita umpamanya, maka seluruh umat Islam akan berdosa. Tapi alhamdulillah sekarang dah ada doktor Islam dan doktor perempuan yang merawat orang perempuan pun dah ada. Jadi sekurang-kurangnya kita tidaklah menjadi orang yang berdosa, cuma bilangannya kurang. Jadi oleh kerana itulah seberapa boleh, kalau kita yang dah tak boleh ini, cubakanlah kita turunkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita boleh mendidik dan membentuk anak kita, memberikan rangsangan, memberikan pengetahuan kepada mereka, bagaimana mereka kita boleh mencongkil bakat mereka, seberapa yang terdaya oleh kita, supaya mereka menjadi orang-orang yang bakal di masa akan datang membawa kemajuan kepada umat Islam, terutama di rantau kita di Singapura inilah. Itulah yang pertama.
Di mana sebab apa kita disuruh beribadat, disuruh bekerja dan berusaha? Kerana kita ini adalah wakil Allah dan kita menerima perintah Allah dan amanah Allah. Jadi adalah salah kalau ada orang mengatakan saya hidup di dunia ni, saya tak mau sembahyang, tu hal saya. Amat salah sekali kalau ada orang mengatakan saya tak mau puasa pun, mana encik boleh tegur. Dan tak betul jugalah kalau ada orang mengatakan saya nak melakukan perzinahan ke, saya nak jadi orang, nak jalan ke, nak mencuri ke, itu urusan saya. Kalau kena tangkap pun saya nak tangkap. Macam setengah-setengah jamaah yang datang nak sembahyang Jumaat, datang dah lah lambat, kemudian tempat dah tak ada, jadi masuk tempat blocking. Bila jawatan kuasa yang jaga, encik janganlah letak sini, nanti orang nak keluar susah. Saya pun nak sembahyang. Jawabnya, saya pun nak sembahyang. Bukan orang yang dalam nak sembahyang, bukan jawatan kuasa je nak sembahyang. Saya kata nanti kat sini kena saman cik. Kalau saman saya yang bayar, bukan cik yang bayar. Bukan saya minta duit jawatan kuasa. Jawapan-jawapan tu betul ke sebagai seorang khalifah? Barangkali cik mati, nak mati tu boleh jawab betul tak saya mati jawapan tu. Walaupun kita hak kita, walaupun kereta tu hak kita, kita boleh parking kat sana. Kita tahu tu memang salah. Matlamat kita ialah kita nak mendirikan solat Jumaat. Kena saman bagi kita tak apalah, biar aku bayar saman daripada aku kena siksa daripada Allah SWT kerana tak sembahyang Jumaat. Tapi kita mesti ingat, yang dikatakan dosa itu berbagai-bagai. Bukan setakat tak sembahyang Jumaat saja dosa. Menghalang kesenangan orang pun dosa. Kalau katalah orang yang sebab dalam tu sikit pun nak balik cepat, katalah dia kerja, masuk pukul 2, sekarang sembahyang Jumaat, sembahyang waktu zuhur 1:21, dengan banknya, dengan khutbahnya, paling cepat pun 1:50 baru habis, 10 minit lagi pukul 2. Tiba-tiba dah pukul 2 kat situ, dah keluar 1:50, yang punya diri tak keluar-keluar, dia keluar 2 suku, konon-kononnya berwirid dan sebagainya. Jadi itu pun maknanya kita bukan sebagai seorang khalifah yang bertanggungjawab. Khalifah yang bertanggungjawab atau wakil Allah yang bertanggungjawab, hamba Allah yang bertanggungjawab, dia mesti jaga dua. Dia bukan mesti jaga urusan dengan Allah SWT. Dalam Al-Quran kan Tuhan mengatakan duribat alaihimudz zillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa orang kata kehinaan di mana-mana saja kamu berada. Maksudnya selagi kamu tak ikut peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah, kamu akan ditimpa kehinaan, kecuali bila kamu benar-benar mengikut peraturan-peraturan, menjaga kepentingan kamu dengan Allah SWT. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, dan juga menjaga kepentingan kamu dengan masyarakat kamu. Jadi terang dalam ayat ni, kita sebagai khalifah di dunia ini bukan kita hanya jaga hak Allah SWT, kerana solat Jumaat tu memang hak Allah, tapi hak manusia tu yang nak pergi kerja, yang perlukan jalan yang mudah tu, kita jaga atau tidak? Maaf ya. Ini hak manusia tu. Jadi kalau manusia tu dah merotok, bising, orang yang punya kereta yang dihalang tu merotok, bising dan sebagainya, tentulah dia akan marah dengan kita kan. Jadi bila dia dah marah dengan kita dan kita telah menyekat jalan dia, maknanya kita berdosa. Kan ada hadis Nabi mengatakan, yang maksudnya orang mukmin yang orang Islam yang sebenar-benarnya Islam dan beriman ialah orang yang di mana dia berada, dia mententeramkan orang lain. Maknanya tak menyusahkanlah. Dia berada dengan orang tu, orang lain senang. Berada dengan siapa pun orang tu tenteram. Ini adalah apa yang digambarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi terang. Jadi kena jaga dua-dua. Jangan mentang-mentang kita ni menjadi orang yang warak, kita orang memang ahli jamaah di sini, kita terus saja suka-suka hati kita nak buat, kita rasa kita nak itu terpulang kat luar. Saya nak masuk sini pun saya tadi lambat kan, saya parking itu, jadi saya bagi juga kunci kepada Ustaz Irwan tadi. Kalau ada orang nak keluar, saya tahu mesti orang keluar. Betul ada orang datang kan nak keluar, saya kata Ustaz Irwan, pusing orang kata biarkan. Kalau umpamanya saya simpan, orang tu mesti merotok walaupun yang bersejarah tu ustaz. Ustaz ni bila nak habis ni? Dia ada nama je ustaz dia kata kan, tapi sekat saya punya Lepas tu orang tu cakap, saya orang Malaysia encik, orang Johor nak balik Johor, tengok yang datang tu. Saya sedar, saya tahu akan ada orang-orang yang akan keluar sebab orang ni daripada maghrib berada kan. Jadi kita bagi kemudahan kerana kita siapkan kunci bagi orang, minta orang kostankan.
Jadi maknanya kita jaga kepentingan masjid dan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jaga juga kepentingan jamaah lain yang juga sama-sama menggunakan kemudahan masjid. Itulah khalifah Allah sebenarnya. Tapi tak ramailah orang yang kadang-kadang tahu kan. Dalam kehidupan berumah tangga pun kita tengok berapa banyak orang suami-suami yang bully isteri-isteri. Seolah-olah dia mentang-mentanglah dia itu baca Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu telah dilantik oleh Allah sebagai pemimpin kepada orang wanita. Laki-laki dah dilantik oleh Allah sebagai ketua kepada isteri-isteri. Mentang-mentang dia ketua, mentang-mentang dia pemimpin, mentang-mentang dia orang kata tu leader dalam rumah tangga, jadi boleh buat sukati pada isterinya, nak sepak, nak teraja, nak sebagainya. Ini khalifah apa namanya? Minggu lepas baru saja saya pergi dipanggil untuk bicara, walaupun saya dah pencen tapi saya masih lagi dipanggil oleh mahkamah untuk mendengar kes-kes sebelah malam, kadang-kadang siang lah. Dalam hari lepas kes sebelah malam dipanggil saya kerana nak bicarakan kes. Saya tengok kes itu teruk. Saya tengok teruk. Suami adalah seorang yang boleh katakan adalah pelajaran. Akademik okeylah, bolehlah tahan. Sebab itu pendapatannya pun bolehlah tahan sikit kan. Isterinya pun lebih kurang sama. Mana sama-samalah ada pelajaran kan. Kalau orang ada pelajaran tentu tahu. Kalau kita kena pukul tentu sakit. Kan? Kecuali orang gila lah. Kalau ada orang yang gila dia kena pukul dia tak sakit kan. Kalau orang tak gila yang siuman macam kita lah, selagi kepala kita ni masih berfungsi, kalau kena pukul, kena jentik tetap sakit. Tak ada orang kata tak sakit. Tapi ini bukan pukul saja, bukan sepak saja, tapi tumbuk. Dalam gambar tu saya tengok muka dia punya bibir perempuan tu dah seolah-olah macam hampir-hampir macam nak sumbing. Tahu sumbing tak, macam terbelah gitu. Rupanya bengkak gitu. Tapi silapnya si isteri ni tak ada bukti. Dia pergi doktor kata ni pergi report pulih, lepas report pulih pergi hospital, baru bawa ke court. Bila pergi hospital akan terangkan di mana luka, berapa sentimeter, kat mana, semua dia tahu. Tapi pergi doktor tak boleh buat macam itu sebab di luar kekuasaan dia, dan dia tak mempunyai alat yang cukup. GP ni general practice doktor luar ni, dia mana ada ni semua ni. Jadi pergi hospital akan tengok, hospital akan x-ray, jadi hospital tahu berapa dalam luka tersebut. Jadi itu semua akan dilaporkan dalam satu laporan. Daripada situlah mahkamah baru boleh buat keputusan. Tapi dia tak buat. Kata kenapa tak buat? Ingatkan nak baik. Dah kena pukul macam itu pun diajak tidur pun tak juga. Betul-betul berbaik orang perempuan dah kena pukul teruk dah macam nak sombing macam itu pun suami sorry lah, tak apalah, lain kali I tak buat lagi lah. Datang tidur juga. Lepas tu dah baik, bila dah bergaduh lagi bawa perkara yang sama untuk cerai, tak boleh lah. Dulu dah maaf. Kalau dulu berkata tiada maaf bagimu, baru datang ke mahkamah, Tuan Hakim tiada maaf baginya. Selepas berlaku ni saya tak duduk sama dia, saya tak tidur sama dia. Ini minta saya diceraikan taklik. Ketika dia baca nikah dulu, dia baca taklik, minta saya supaya mahkamah putuskan taklik. Umpamanya lah kan. Jadi bila kita tengok itu, mentang-mentang kita diberi kuasa, kita gunakan kuasa suka-suka hati. Mana ihsan? Mana perasaan belas kasihan? Mana perasaan rahmat? Sedangkan itu bukan tugas sebagai seorang suami berbuat demikian. Masih banyak lagi buat macam itu. Walaupun Singapura ni satu negara yang maju, orang kata dah penduduknya dah berfikiran agak maju. Dah orang kata tu dah tahulah dalam akhbar dan radio dah banyak cerita-cerita tentang keganasan keluarga. Tapi masih lagi di kalangan masyarakat Islam. Kalau masyarakat asing, saya tak heranlah. Tapi kalau dalam masyarakat Islam masih lagi berlaku keganasan dalam keluarga, tentu kita sedih. Kerana orang Islam tu, nama tu Islam tu memang damai dan aman. Nama Islam tu dah damai dah. Jadi kenapa dia buat kecoh dalam kehidupan dia? Maknanya orang ini dari golongan orang-orang yang tak tahu, tak ada ilmu agama. Tak datang ke masjid kita untuk mendengar agama. Kalau dia datang, insya-Allah. Barangkali kalau sembahyang pun sembahyangnya belang-belang. Setengah-setengah orang sembahyang hari Jumaat saja. Ada, bukan tak ada. Ada orang sembahyang hari raya puasa saja pun ada. Ada orang sembahyang maghrib saja, kerana maghrib tu semua orang sembahyang dia ikut sembahyang. Jadi yang sembahyang betul-betul dia macam kita-kita ni lah. Jadi sebab itulah kalau lepas sembahyang, cubalah kita minta doa kepada Allah SWT. Sekurang-kurang kalau kita baca Allahumma antas salam, ya Allah kamulah yang memiliki keamanan, ketenteraman, kesejahteraan.
Wa minkas salam, kesejahteraan, keamanan semuanya memang datang daripada kamu. Wa ilaika ya'udus salam, kepada kamu jugalah segala kesejahteraan, keamanan itu dipulangkan. Fahayyina, itu dia doa. Mula-mula kita puji Allah, lepas tu fahayyina ya Rabbana bisalam, hidupkanlah diri kami ya Allah dengan kesejahteraan, keamanan, ketenteraman. Tu doa tu cukup berguna bagi kita lah. Kalau suami selepas sembahyang atau kita selepas sembahyang, walaupun macam mana sibuk pun, kita bangun dalam perjalanan pergi ke kereta ke motor tu, kita baca kerana tak sempat nak ikut dengan, nak berjamaah dengan nak ikut bacaan dengan imam, keluar tu bacalah itu. Jadi mudah-mudahan dengan demikian diri kita tu selalu dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat ketenteraman, kedamaian. Jadi bila kita dah aman, damai, kepala tak bercelaru, insya-Allah lah kita tidak akan menjadikan hidup orang lain tu bercelaru. Nah, insya-Allah. Kerana kita minta keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang membuatkan hidup bercelaru ni kadang-kadang kalau macam cerita kes yang saya cerita ni, dia ada orang lain kat luar. Bila ada orang lain kat luar, orang dalam tentu tak puas hati. Mana orang dalam boleh puas hati dengan orang luar? Orang dalam juga ada buat kerja kat luar kan? Jadi orang yang buat hubungan di luar ni, biasanya pada pandangan dia tak dapat keamanan dalam rumah tangga. Syaitan dah ganggulah, padahal isteri pun ada. Saya tengok isteri pun lawa, muda. Kalau isteri tu dah tua tu lain hal, muda lagi. Kan? Tapi oleh kerana tak ada keamanan dalam diri dia, sebagai seorang khalifah, dia tak tahu peranan dia sebagai seorang khalifah. Inilah akibatnya. Jadi sebab itu, apabila tuan-tuan dan puan-puan selalu menghadiri majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu di masjid ini ke di masjid-masjid lain-lain pun, itu adalah satu senjata yang baik bagi diri kita lah, supaya kita sentiasa diingatkan oleh para ulama-ulama, supaya kita sentiasa berjaga-jaga dan berhati-hati, jangan sampai menyusahkan orang atau menyusahkan diri sendiri, ataupun membuat orang kecoh, atau kita buat kecoh sendiri dan seterusnya. Kerana itu bukanlah sifat sebagai seorang khalifah Allah di muka bumi ini. Oleh itulah kita disuruh beramal, disuruh berusaha beramal ibadat sebagaimana yang difardukan, fardu ainnya, fardu kifayahnya. Kita disuruh berusaha mencari ilmu, berusaha mengelakkan diri daripada buat yang tak baik, dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang saleh di muka bumi Allah ini. Itulah tugas kita, dan itu sebabnya disuruh kita beribadah dan bekerja. Kalau duduk diam-diam, kita tak akan dapat ilmu. Kalau duduk diam-diam, tanpa datang ke masjid umpamanya, kita tak dapat peringatan, tak dapat nasihat. Dan kalau kita duduk diam-diam, biasa yang datang akan mengganggu kita, menghala ataupun mengarah diri kita, tidak lain dan tidak bukan ialah iblis dan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu Nabi pernah menggambarkan bahawa kambing yang mencari makan bersendirian tu lebih senang orang kata dibaham oleh serigala daripada kambing yang mencari makan secara berjamaah. Ini pun Nabi bagi kita semacam contoh bahawa hidup di dunia ini bukan boleh seorang-seorang. Kita perlukan pertolongan dan bantuan orang lain. Itulah sebabnya kita disuruh berkahwin. Itulah sebabnya salah satunya. Salah satunya sebab untuk disuruh kita berkahwin kerana kita perlukan pasangan kita. Isteri kita memerlukan kita dan kita juga memerlukan dia. Tanpa isteri kita barangkali tak dapat kerja dengan lancar. Kita tak boleh berfikir dengan baik kerana kita terpaksa nanti basuh kain, gosok baju, masak dan sebagainya. Kalau katalah masak tu tak payah kita masak, beli dan sebagainya, tak selalu makan di luar tu sedap. Kan? Banyaklah masalahnya kan? Itulah sebagai khalifah tu mestilah berusaha. Yang kedua, kenapa pula kita disuruh beribadah? Kerana ini sebagai nak membuktikan pengakuan kita. Semasa kita berada dalam perut ibu kita lagi, roh tu dah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat 172. Apa Tuhan berfirman? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Maksudnya apa? Dan ingatlah, ketika Tuhan kamu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, tulang belakang sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ni Tuhan kamu? Mereka menjawab, benar, kamulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Waktu kita dijadikan oleh Allah SWT tu, kita dah ditanya oleh Allah SWT semasa dah kita dah persenyawaan tu dah berlaku dalam rahim ibu kita atau dalam rahim seorang perempuan. Bila suami dan isteri itu bersatu, kemudian dia punya apa orang kata tu, benih laki-laki itu bertemu dengan benih perempuan, maka terjadilah persenyawaan. Jadi apabila dah terjadi persenyawaan itulah Tuhan dah cakap atau berkata dengan yang bakal jadi manusia. Katanya apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita jawab, bala syahidna, ya benar, kamulah Tuhan kamu, kami jadi saksi. Cerita ini adalah cerita yang memerlukan kepada keimanan, pasal benda ni benda gaib kan. Kalau kita keluar, kalau katalah kita tengok seketul daging, tak mungkin dia boleh faham apa yang kita cakap. Betul kan? Kita belilah daging kambing ke daging ayam atau daging manusia seketul gini, tak mungkin dia boleh kita bercakap dia faham. Tapi kita mesti ingat kekuasaan Allah SWT mengatasi segala-galanya. Dia jadikan Nabi Adam tak perlu menerusi perkahwinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dia menjadikan Sayyidatina Hawa pun tak memerlukan perkahwinan antara laki-laki dan perempuan. Selepas itu barulah manusia itu berkembang biak menerusi persatuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kehendak Allah SWT mengatasi sesuatu yang kita rasa mustahil. Inilah terletaknya iman. Amat susah kalau kita nak cakap kepada budak-budak, terutama orang-orang yang sekolah Inggeris dan sebagainya, yang lebih banyak menggunakan mantik atau dalam bahasa Inggerisnya logik lah. Yang banyak menggunakan logik, kerana kebanyakan anak-anak sekarang ni dah sampai sekolah rendah lagi dia belajar sains, masuk menengah makin mendalam sainsnya. Kalau dah bikin mereka yang betul-betul mengambil sains atau biologi dan sebagainya atau masuk A level pun mereka ambil lagi mendalam lagi. Jadi orang-orang ni lebih mementingkan ataupun berfikir berdasarkan kepada ilmu kedoktoran. Tapi kita tak nafikan bahawa ilmu kedoktoran itu memang ada benarnya, tak dapat kita nafikan. Tapi di samping ilmu kedoktoran yang ada benarnya, kita mesti percaya juga di samping itu ada lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, di mana salah satu daripada tanda orang yang beriman ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tanda-tanda orang yang mendapat hidayah, orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi ini benda-benda yang tak nampak. Jadi memerlukan keimananlah yang boleh percaya ni. Bagi kita orang Islam, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sini yang dah biasa, tentulah saya yakinlah 100% bahawa bila ayat ini dibacakan atau lain-lain ustaz bacakan, kita dengan sendiri kita fahamlah, sudah sememangnya sudah ada pengakuan bagi diri kita semasa kita dicipta oleh Allah SWT, yang kita mengakui bahawa memang kamulah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Termasuk yang buat pengakuan ini adalah orang-orang yang lahir daripada kalangan orang-orang yang bukan Islam, termasuk mereka. Sebab ini semua meliputi semua manusia, bukan hanya di kalangan anak-anak yang lahir daripada keluarga Islam saja, tapi anak-anak yang lahir daripada keluarga yang bukan Islam ini juga telah membuat pengakuan seperti ini. Dan oleh kerana kita orang Islam, dan oleh kerana kita juga adalah orang yang beriman kepada Allah SWT, kita percaya yang kita sudah pun membuat pengakuan sedemikian rupa, maka oleh kerana itulah sudah sewajarnya lah kita mengikut segala peraturan-peraturan dan kehendak-kehendak Allah SWT. Jadi sebab itulah kalau orang Islam apabila dibuat pengakuan ini semasa dia belum lahir, apabila dia lahir, pengakuan itu disambung lagi dengan ucapan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lebih kuat lagi pengakuan kita, terutama apabila kita mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya naik saksi atau saya mengaku atau saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah,
dan juga saya naik saksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah, maka dengan sendirinya kita terikat dengan segala hukum hakam Allah, kerana kita naik saksi bahawa Allah tu adalah Allah Tuhan kita. Jadi Quran yang merupakan pedoman hidup kita tu wajiblah kita percaya dan mengamalkan keseluruhan yang ada dalam Al-Quran, di samping apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ditunjukkan kepada kita pun menjadi kewajipan kita untuk melaksanakannya. Itulah tugas seorang Muslim. Jadi kalau kita barangkali Ustaz Marais pun ajar bab tauhid kalau nak belajar tauhid kalau kita nak huraikan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, panjang sekali. Ucapan tu memang senang, sebab tu Nabi katakan khafifatani fil lisan. Dua kalimah syahadat, kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimah syahadat ni senang dan ringan disebut dengan lidah, tapi thaqilatani fil mizan, tapi sebenarnya pengertiannya tu berat di dalam timbangan. Maksudnya apa? Dalam kalimah Allah Subhanahu wa taala dan dalam kalimah Muhammadur Rasulullah itu mengandungi banyak cabang-cabangnya. Dan itu mengandungi perkara-perkara yang boleh membatalkannya, sehingga Nabi pernah mengatakan dalam percaya kepada Allah tu ada sampai 73 cabang. Setengah ulama mengatakan sampai 78, ada mengatakan sampai 83 cabang. Jadi kalau 83 cabang tu, tiap-tiap 1, 2, 3 sampai 83, itu yang nak kita belajar. Mungkin satu hari 2 je yang boleh kita belajar. Kalau seminggu sekali, bila nak habis? Jadi banyak tu. Itu yang kedua lah yang menyebabkan kita tu. Yang ketiga, kita disuruh beramal dan berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebagai membukti, sebagai satu bukti kepada kita nanti. Kita tahulah di hari akhirat kelak kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dibangkitkan, kita nanti akan diperiksa. Pada hari itu kita akan diperiksa, akan ditanya sejauh mana amalan kita. Yang menjawab peperiksaan kita bukan mulut, tapi yang menjawab peperiksaan kita ialah amal kita. Segala dosa-dosa yang kita lakukan, mulut tak boleh menafikan. Kerana kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Yasin kita tengok kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maknanya apa? Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut mereka. Ini orang-orang yang nak menipulah, konon-konon nak memutar belit menjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami kunci mulut-mulut mereka sehingga mereka tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim, kami berikan kuasa kepada tangan-tangan mereka untuk berkata-kata dan bercakap. Sebab mulut ni selalu tak betul. Sekarang kat dunia pun mulut tak pernah betul. Saya kalau bicarakan orang kat mahkamah syariah tu, saya kadang bingung mana satu yang betul ni. Jadi pada saya ni dua-dua bohong. Kadang-kadang dia punya keterangan tu macam lari betul-betul ke kanan satu kiri, tak ada pun titik pertemuan. Ini menyebabkan hakim jadi bingung kadang-kadang mana satu yang betul, sehingga selalu saya katakan ini awak ni dua-dua pembohong lah ni. Dua yang satu kata saya cakap betul tuan, yang ini pun saya cakap betul. Ya, saya kata iyalah, semua yang tadi cakap betul. Pasal awak berdua nak menegakkan benang yang basah, nak menegakkan kebenaran walaupun tak benar. Jadi kalau dalam bicara, bukan kata kat bicara dekat court, civil court saja orang nak mempertahankan dia punya kebenaran padahal tak benar kan. Mahkamah syariah tu kan mahkamah agama. Sebelum dia beri keterangan kan dia mengucap dia bersumpah. Saya bersumpah dengan nama Allah, dah sebut macam bahawa segala keterangan yang akan saya berikan adalah benar, tiada lain melainkan semuanya benar. Itu kan satu sumpah yang berat, kerana bersumpah dengan nama Allah. Tapi bila bercakap pun, dia orang ni kalau kita kasih bara pun, digenggam pun dia berani. Kalau Tuhan katakan pada hari akhirat tu Tuhan kunci mulut mereka tu, memang betul lah tu. Kat dunia ni tak ada orang boleh kunci. Hakim-hakim mahkamah syariah tak diberi power oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kunci mulut-mulut orang yang bohong ni. Kalau diberi power barangkali saya dah siang-siang dah kunci orang yang cakap bohong ni. Atau dia cakap bohong, dia tak boleh keluar perkataannya. Tapi tak boleh kita nak, sebab di luar kekuasaan kami. Tapi pada hari akhirat jangan main.
Kalau mulut kita pun dibenarkan bercakap pun kata, oh saya tak buat. Tapi tangan kita yang buat tu akan bercakap. Kerana pada masa itu Allah mengatakan, wa tukallimuna aydihim, kami berikan kuasa kepada tangan kamu, tangan-tangan kamu tu untuk bercakap-cakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kamu tu akan menjadi saksi atas perbuatan kamu, bima kanu yaksibun, atas apa yang kamu lakukan. Jadi nak lari kat mana kita? Oleh kerana itu, bila kita dilahirkan ke dunia ini, salah satu tugas kita sebagai khalifah, kita kenalah orang kata beramal, berusaha, beribadat kepada Allah SWT, supaya amal ibadat kita tu menjadi bukti bahawa kita ni sudah pun melaksanakan janji kita di hadapan Allah ketika kita mula-mula dijadikan oleh Allah SWT. Jadi bukan maknanya kita boleh tak ada kan. Yang keempat, kita disuruh beberapa orang kata juga beribadah kerana kita diberikan oleh Allah SWT akal. Kita tahulah akal ni satu perkara atau satu mahkota yang paling berharga sekali. Kerana dengan akal lah manusia boleh berfikir. Dengan akal juga manusia boleh mencipta sesuatu, mereka sesuatu. Dengan akal manusia boleh menjadi pandai. Dan dengan akal manusia boleh jadi kaya. Dan dengan akal juga kadang-kadang manusia boleh menipu orang dan sebagainya. Sebab itu kalau akal yang dipimpin, yang terpimpin mengikut ajaran Islam, dia tidak akan mengakal orang lain, tapi dia akan gunakan akal untuk kepentingan diri dia dan orang lain. Inilah pentingnya agama. Di sinilah baru pentingnya di mana bukti kita yang kita syahidna, kami mengaku ataupun kami menjadi saksi bahawa kamu adalah Tuhan kamu. Inilah buktinya. Sebab itu pada saya lah, saya tengok masyarakat kita, kalau masalah pendidikan agama terhadap anak-anak terlalu kurang sekali. Bila saya beri ceramah, beri bimbingan secara langsung kepada pasangan-pasangan yang mendirikan rumah tangga, selepas saya pencen ni saya banyak pergi buat pre-marital counselling. Saya tanya latar belakang pelajaran agama anak-anak tadi. Yang ada hanya belajar ngaji dekat tingkat berapa, lepas tu dah tak belajar. Yang ada masuk Masjid Ghufran 3 bulan, 3 tahun dah habis tak belajar. Padahal Masjid Ghufran ada primary 1, ada primary 2, primary 2 sampai 6. Menengah pun ada kan? Belum. Modul. Mana ada lah untuk pelajar menengah ada kan? Mana-mana masjid pun ada. Kenapa kita tak buat? Kalau anak tu primary 1 dekat sekolah kerajaan, primary 1 juga madrasah. Madrasah masjid umpamanya. Kalau anak tu naik primary 2 dekat sekolah kerajaan, kita naikkan juga anak tu darjah 2 dekat madrasah di masjid. Kalau dia naik 3 dekat sekolah kerajaan, kenapa tak teruskan naik darjah 3? Kadang-kadang 3 sini kerajaan dah tengok budak tu berat sikit, mak pun kata kesian anak kita, nak bebankan pelajaran-pelajaran ni, kesian. Dahlah hari lain dia balik sekolah 1 sesi, balik pukul 2 sampai rumah pukul 3, makan, lepas tu tidur, buat homework. Hari Minggu ingatkan nak relax, bolehlah kasih peluang dia tidur. Kita suruh pergi masjid Darul Ghufran. Mengantuk-ngantuk budak tu, kesian. Okey, berhenti. Konon-konon darjah 3 dah susah sangat. Jadi kalau itu bukan salah budaknya, salah maknya dan bapaknya yang tak memberikan galakan. Kan? Kalau besok dia jadi orang yang betul, berjaya, dapat degree, jadi profesional, okeylah. Tapi kalau jadi profesional, tapi bila sampai jadi profesional, cari wanita, atau kalau yang perempuan tu cari laki-laki yang juga profesional. Orang profesional biasanya datang banyak daripada orang yang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam tu kata, I don't want to convert to Islam, you want to marry me can, but go to ROM, Registry of Marriages. Ini bukan tak ada, banyak yang ada tengok. Bila seorang laki-laki nak kahwin dengan perempuan Cina, bangsa asing, dia tak mahu Islam, jadi dia rasa akulah yang standard dengan dia. Orang perempuan Melayu tak ada yang standard. Jadi ini standard. I'm professional, she's also professional. Maka standard dengan standard. Jadi bakal isi beritahu, but remember, I don't want to convert, I don't want to become Islam, I want to stay as it is now. Okay, never mind. Si laki-laki kata okay, never mind, sebab dia semua dapat pelajaran darjah 3 kat madrasah Masjid Ghufran umpamanya lah.
Dia tak tahu mana yang halal haram. Dia tak pernah jumpa ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikin walau khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dia tak jumpa ayat tu. Jangan kamu mengawini orang lebih baik daripada seorang perempuan musyrik. Tak nampak ayat tu. Kalau seorang perempuan pula yang berkahwin dengan laki-laki yang bukan Islam ni, dia pun tak nampak ayat jangan kamu menikahi orang laki-laki yang bukan Islam. Mana musyrik kan? Seorang hamba laki-laki yang mukmin lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik. Dia tak nampak. Sebab belajar 3 kat madrasah masjid mana baca ayat ini. Betul kan Cik Martin kan? Silibus ni belum sampai lagi. Ni silibus ni sampai dah sekolah menengah nanti. Yang bawah-bawah ni baru nak ajar bab sembahyang, bab najis, nak kenalkan Tuhan, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Ini yang kita nak berikan daripada darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila sampai menengah 1, 2 baru kita luaskan sikit, baru masuk bab akhlak sikit-sikit, baru masuk bab hukum. Jadi sesuailah dengan umur dia kan. Daripada pengalaman saya tengok 3 orang lah yang dah yang saya handle lah kes ni 3 orang dah. Semuanya 3-tiganya profesional, 2 ikut agama Islam sekali, yang 1 tak ikut tapi kahwin dengan orang asing. Tak kahwin di ROM tempat saya kerja dulu lah tapi kahwin di sebelah jiran saya. Office jiran saya lah kan. Jadi tak sedih tu. Hingga satu orang bapa tu yang anaknya kahwin dengan seorang asing tu, dia kata, jumpa saya lah, dia kata menyesal. Kerana daripada kecil dulu, saya hanya menitik beratkan soal, akademik dia. Dan saya, Alhamdulillah lah dia berjaya. Dari segi akademiknya tapi dari segi agama dia tak menyenangkan hati kami. Dan orang rumah saya begitu kesal sekali. Kerana kononnya bila anaknya kahwin tu dia sangka dia akan dapatlah anak menantu perempuan, bolehlah kawan-kawan, tapi rupanya anak menantu perempuan tu tak pernah pun datang rumah sebab dia bukan Islam. Suaminya pun tak berani nak bawa ke rumah. Jadi sedih cita-cita orang tu kan. Jadi saya kata itu yang saya nampak. Jadi kalau kita hanya menggunakan akal saja dan akal tidak digunakan untuk akal tu tidak dihiasi dengan ajaran-ajaran Islam, maka jadilah macam ini nanti. 2-3 kes tahun lepas saya tengok masa saya masih kerja. Bila saya tengok dia, yang isterinya nak keluar Islam, asalnya convert. Kenapa nak keluar Islam? Dia kata dia susah kat Islam ni. Tak boleh itulah, tak boleh ini, nak kena puasa dia, I can't stand. Saya tak boleh tahan. Okey lah. Jadi sekarang nak buat apa? Nak minta nikahnya dibatalkan. Yang si suami saya tanya ni, awak macam mana? Saya kerana cinta dengan dia, tak apalah, mahkamah nak batalkanlah. Luluskan saja permohonan dia. Lepas tu kita berduduk, saya payah nak pergi dekat ROM untuk registerkan nama saya juga. Sayang punya pasal. Tak mau berpisah daripada dia punya isteri. Sebab tu kahwin kerana bukan kerana Islam, tapi kahwin tu bukan kerana masuk Islam tu bukan kerana beriman tapi masuk Islam tu kerana nak berkahwin lah itulah akibatnya Dan yang seterusnya kenapa kita juga disuruh beribadat kepada Allah? Ialah kerana kita ada hati, dan hati ini sepatutnya dijaga oleh kita, dan kita mestilah, orang kata tu, menjagakan hati itu dengan jadi kesimpulannya, hidup kita di dunia ini perlu bekerja, berusaha dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu penting. Tapi ada sebab-sebab ataupun ada syarat-syarat yang mesti kita patuhi sebelum Tuhan menerima ibadah ataupun usaha yang kita persembahkan. Jadi pertama sekali, bila kita nak menjalankan ibadat ni, hendaklah kita memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Kalau dalam sembahyang kita mesti ikut syarat-syarat dan rukun-rukun sembahyang. Dan kalau umpamanya lah kita masuk dalam bidang-bidang fardu kifayah umpamanya, sebagai aktivis dalam masjid-masjid atau di mana-mana sekalipun, kita pun mesti kena ikut peraturan. Setiap masjid dah ada dia punya peraturan-peraturan sendiri.
Saya dengar MUIS pun dah buat apa, dia punya semacam guideline macam blueprint semua masjid mesti pakai itu. Jadi peraturan-peraturan tu perlu untuk membolehkan orang yang bergiat di dalam masjid ada guideline. Ada orang kata tu garis pandu yang tertentu yang mesti dijalankan, bukan suka-suka begitu saja. Jadi orang yang dalam kau dah masuk dalam masjid tu, kalau dia dah setujulah nak jadi pegawai masjid ataupun pegawai kebajikan secara sukarela, dia mesti faham ikut peraturan-peraturan masjid. Dia tidak boleh suka-suka hati. Kalau setiap kali orang derma mesti keluarkan resit, kita mesti keluarkan resit. Jangan orang derma kita kata ini resit dah habis, kan? Jadi yang pertama tu syarat. Jadi syaratnya yang pertama tu mesti ikut syarat, dan ikut syarat tu mesti patuh dengan ikhlas. Itu dia. Jadi tak mau ada udang di sebalik batu. Masuk kawasan masjid ni aku sebabnya tahulah, kan? Macam saya tengok ada salah satu petugas di Masjid Siglap 4-5 tahun dululah. Budak ni selalu lepas bila kita ada kelas agama, dia orang yang penghabisan sekali. Dia sembahyang entah apa-apa, sembahyang sunat pun tak tahulah. Yang kita tahu selepas isyak sembahyang sunat 2 rakaatnya habis lah. Dia tambah-tambah lagi sampai semua orang dah ada. Sebab salah satu tugas dia punya tugas tadi buat sendiri, dia sukarela, dia matikan lampu, tingkap-tingkap ditutup. Oleh kerana pihak masjid tu dah begitu percaya dengan dia, dan dia juga sebagai salah seorang pemungut tin-tin ni, dan ada kunci pula kat tangan dia. Tapi oleh kerana ni orang ada pencuri tak cerdik lah. Kalau pencuri cerdik lain. Kalau pencuri cerdik, dia ambil sini katalah satu tabung ni ada berapa, ambil 10, katalah ambil 20, tabung B ambil 20, jadi at least tabung A tu masih ada lagi. Jadi jawatan kuasa berdari buka, oh malam ni dapatnya gini, jumlahnya sekian. Dia ambil satu tabung aja, yang tabung yang itu dia habis-habiskan semua. Atau pandai sangat lah kan. Lama pula tu buat kerja. Sehingga pada satu masa tu jawatan kuasa dengan beberapa orang tu sengaja dah lepas sembahyang dia keluar masjid tu, jalan keluar, dia tengok kat tingkap apa, rupa budak ini punya kerja, kejar sampai dekat Merenpet dapat tangkap. Tengok kat rumah dia, memang mewah lah, rumahnya lawa dengan orang kata lampu-lampu apa tu yang cenderalelanya tu, yang harga ribuan, yang rumah kita pun jarang pakai, dan rumah dengan dengan kerja dia macam itu boleh beli rumah 5 bilik. Pada masa itu 5 bilik kan mahal kan, maknanya dia punya isian dalaman tu begitu menarik sekali. Ini kalau macam inilah kita buat kerja, walaupun kita buat kerja tu amal baik, termasuk dalam fardu kifayah kerana bertolong masjid, apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa lah kan. Jadi kalau kita nak menceburkan dalam bidang amal sekali, amanah pun, kejujuran paling penting sekali. Paling penting sekali. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak disuruh untuk membuat sesuatu, tidak disuruh untuk beribadat, tidak disuruh untuk mengabdikan diri kepada Allah, tidak disuruh untuk bekerja, berusaha dan sebagainya, melainkan mereka laksanakannya dengan ikhlas semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita mesti telus. Tak ada orang kata selindung-selindung. Jadi kalau tuan-tuan, anak-anak nak kahwin pun mesti terus dia kahwin tu kerana pasangan dia tu memang orang yang boleh dipercayai, ada agama. Bukan dia kahwin kerana nak kejarkan harta. Ada. Macam saya punya satu budak, dia nak kahwin dengan satu mak janda. Dia muda lagi. Saya ingat baru dalam 22-21. Mak janda ni dah dekat dah 40 dah, 42 ke. Kan jauh tu, 18-42 kan jauh. Selalunya kalau dulu zaman saya sama-sama Ustaz Basuni dan sama almarhum Ustaz Jibakai, bila budak muda macam ni kita kaunseling dulu. Tak terus kita terima. Pendaftarannya, permohonan tak kita kaunseling dulu. Kaunseling, dah ingatkan tadi dijawablah, oh Nabi boleh kahwin tua, apa pasal saya tak boleh? Itu alasan dia lah. Yalah Nabi boleh kahwin tua kerana awak bukan Nabi. Kalau awak nak macam Nabi, standard macam Nabi tak apa. Awak tu saya tanya tadi sembahyang pun tidak. Tapi orang standard kan macam Nabi pula. Nabi boleh kahwin umur 40, waktu dia muda boleh. Kenapa saya tak boleh? Jadi bila bab macam itu, orang kan, kita kaunseling dia. Kali kedua kita kaunseling pun, dia nampaknya keputusan sama. Yang perempuan ni pun degil. Patutnya balik tengoklah cermin kan.
Aku ni muda ke tidak, sesuai tak dengan bakal suami aku, tak mau tengok cermin, takut nanti yang muda lari. Maklum nak dapat yang muda kan, yang lama tua, yang muda kan cergas, segar, bugar, boleh lari agaknya, boleh naik bukit, bukan naik bukit lagi, naik gunung. Yang dulu bukan kata naik bukit, naik tangga kat Musnah Kufran pun dah mengah. Yang dululah agaknya kan, dia cari yang ini. Lepas tu akhirnya kahwin. Pasal rendak sangat kita tak boleh halang. Kita hanya boleh beri nasihat, beri counselling, tapi tidak kahwin. Nikah, saya nikahkan. Tak sampai sebulan perempuannya datang balik. Saya kata, kenapa dia datang balik? Dulu suka, cinta sama cinta. Kita counselling, awak kata awak endak. Awak cakap saya tak endak, tapi dia endak. Habis tak apa nak buat, kita perempuan takkan nak tolak gitu. Sekarang apa dah jadi, awak tolak dia apa? Tidak tuan, barang kemas saya habis dikebasnya. Lepas kahwin, barang kemas kat dalam lemari. Orang ni pegang kunci. 2-3 hari suami kata, awak ni kan, saya kan suami awak, tak percaya ke dengan saya? Kenapalah lemari selalu dikunci? Kita dah sama-sama jadi suami isteri, patut saling percaya mempercayai. Wah, bersyarah pula. Si perempuan ni percayalah, okeylah, abang ambil satu, saya berikan satu. Jadi baik bang, jangan buka sembarang. Dia tahu. Si laki-laki tahu memang dalam tu memang itulah tempat simpan duit, itulah tempat simpan barang-barang kemas. Orang dulu-dulu kan hartanya barang kemas ya. Simpan barang kemas. Orang sekarang alhamdulillah dia ada duit, dia simpan kat bank ke, masuk takaful ke, masuk apa belikan share ke. Orang dulu tidaklah, zaman-zaman bapak saya, arwah bapak saya, mak saya semua beli emas. Yang kaya lah. Saya bukan dah masuk dalam orang tua lah, orang tua saya tak kaya macam tu kan. Jadi tak mampu nak beli emas ya. Tapi jiran-jiran saya yang ada yang kaya, dia beli emas. Petipik-tepik kan. Jadi lepas tu hilang. Kata sekarang ni awak dah report polis dah. Beli kat mana? Dia dah menghilangkan diri. Itulah saya katakan kalau berkahwin tak ada keikhlasan macam ni lah. Jadi orang ini, yang laki-laki ni berkahwin bukan ikhlas kerana nak kejar perempuan ini, tapi nak kejarkan hartanya. Itu nampakkan kalau tak ikhlas, inilah dapatnya kan. Jadi sebab itu keikhlasan itu paling penting. Dalam apa juga bentuk mesti ikhlas. Yang kedua, dalam kita nak beramal ni, nak buat perkara beramal, mesti ada perasaan ihsan. Itu yang paling penting lah. Kalau kita sembahyang lah umpamanya kan, janganlah kita kalang kabut sembahyang untuk habiskan 4 rakaat umpamanya. Kerana kita mesti ingat diri kita ni, kita kesianlah diri kita yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita perlu mendapat ihsan dari Allah. Jadi bila kita nak mendapatkan ihsan dari Allah, diri kita ni mesti kita jaga dulu betul-betul menjadi orang yang ihsan. Kasihan pada diri kita, jangan kalang kabut ketika mendirikan solat, tapi buatlah dengan cara yang teratur, bertata tertib. Itulah yang sebaik-baik kan. Begitulah juga dalam kita bercampur dalam masyarakat pun sama juga. Jadi kalau kita tahu kita dah diamanahkan oleh orang sebagai bendahari lah umpama, atau sebagai pengira wang sembahyang Jumaat ke, atau seminggu sekali masjid kumpulkan duit, kita sebagai pengira wang umpamanya, perasaan ihsan tu mesti ada. Bahawa ingat bahawa orang-orang yang derma masukkan dalam tabung ni semuanya harapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia mahu duit ini digunakan oleh kegiatan masjid. Sama ada kegiatan-kegiatan ceramah-ceramah, carahannya dan kelas-kelasnya atau madrasahnya, ataupun sama ada untuk membayar bil-bil air lampu ataupun membayar gaji para pekerjanya. Jadi siapa saja yang bertugas di masjid yang merupakan rumah Allah, dia mahu kebaikan. Orang masukkan tabung tu hendakkan itu. Jadi jangan kita lah khianat, tak kesampaian cita-cita orang kerana kita kebas, takkan jadi kan. Jadi mesti ada perasaan ihsan lah tu. Bila ada ihsan, insya-Allah lah. Sebab itu dalam hadis Nabi mengatakan, yang dikatakan ihsan tu ialah al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan tu ialah hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi bila kita beribadat kepada Allah, buat satu perkara ibadat, kita ingat seolah-olah, kita bersingat seolah-olah sekarang ni Allah sedang melihat perbuatan kita. Kalau sembahyang, kita mesti tahu bahawa Allah sedang melihat kita sedang solat. Jangan kita terjemahkan atau maknakan hanya ibadat tu waktu kita sembahyang, puasa saja. Tidak. Lebih luas dari itu. Sebagaimana saya katakan tadi, ibadah itu lebih luas kan. Kita mesti ingat bahawa ketika kita mengira duit tu umpamanya, kerana kita diamanahkan untuk mengira duit umpamanya,
Waktu kita mengira duit tu, walaupun tak ada orang lain yang nampak, kita mesti ingat Allah sedang tenung kita melihat, menenung kita, gerak geri kita dan cara kita mengira. Itu maknanya. Fa illam takun tarah. Kalau kamu tak mampu untuk melihat Allah, memang betul lah, di luar kekuasaan kita untuk melihat Allah, kerana ini bukan masanya. Masa untuk kita melihat Allah apabila kita dah dibalas oleh Allah dalam syurga, barulah Allah menjelmakan rupanya dan kita dapat melihatnya. Itulah masa yang paling gembira dan paling suka bagi kita, kerana ketika itulah kita melihat Tuhan. Sebab tu kan Nabi mengatakan dalam satu hadis mengatakan, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa tu ada dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, satu kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan satu lagi kegembiraan bila dia dapat bertemu dengan Tuhannya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati ahada. Maknanya siapa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan untuk melihat Allah, janganlah dia buat syirik sedikit pun. Jadi penglihatan kita kepada Allah itu bukan sekarang. Jadi ihsan di sini, kalau kita tak dapat melihat Allah kerana memang di luar kemampuan kita, tapi Tuhanlah sebenarnya melihat kita. Inilah cara ihsan yang sepatutnya. Jadi dengan lain perkataan tu, ikhlas tu paling penting dalam kehidupan kita, dan apa yang kita buat tu janganlah kita melakukannya dengan perasaan riak. Lawan ikhlas tu riak. Riak, banyak perkara riak Ada kadang-kadang orang riak di dalam amal ibadah dalam amal sunat umpamanya dia riak. Bagaimana dia riak tu? Umpamanya katalah kalau kat masjid dia buat sembahyang sunat, selepas sembahyang dia wirid, dia baca doa, baca Quran dan sebagainya. Bila kat rumah sendirian atau dalam masjid tak ada orang, dia tak ada buat pun sembahyang sunat. Itu maknanya buat perbuatan dia tu hanya nak setakat nak menunjukkan kepada orang bahawa dia tu memang orang yang rajin buat sembahyang sunat atau baca Quran sunat. Itu termasuk riak juga. Setengah-setengah ustaz dia tak berani nak naik khutbah. Duduk ustaz, kenapa saya kenapa takut nak baca khutbah? Takut ustaz, nanti kat atas bila kita tengah khutbah, kita baca khutbah tengah macam berapi-api, seolah-olah kita terasa aku seoranglah khatib yang paling bagus. Itu ada juga sebab nanti yang datang pada ustaz-ustaz macam saya ni general dia. Kalau orang awam ni di private ni boleh kan, senang aja. General ni kita baca khutbah tengah sedap-sedap tu, dia pun datang, engkau lah yang paling bagus gitu. Orang lain kurang. Tengah jadi imam pun seram juga tu. Bawa lagu Sudais Syuraim. Suara kita pula macam Syuraim lagi lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudais pun tak panjang, dia lagi panjang. Lagu kan taranumnya lebih. Orang Melayu lah katakan kan, pasal lagu insya-Allah. Kan kita yang kat belakang sedap betul baca kan. Yang baca tu pun kadang-kadang pun macam teringat, Syuraim pun kalah lah. Yang baca sendiri tu kan, Tuhan saja yang maha mengetahui. Sebab tu ada ustaz-ustaz dia baca lebih kurang aja. Kita tengok Habib yang datang tu daripada Madinah sekarang ni kan, saya tak sempat lah nak ikut. Anak saya pernah ikutlah dekat masjid Al Abdul Razak, kata tu ada semua. Tengok dia baca Quran, baca jadi imam macam mana? Slow satu, tak dengar lagu pun jangan mimpi lah. Pendek budak-budak kita yang baru keluar daripada Masjid Hasanah punya kos imam dan khatib tu, baca lebih bagus. Tak ada, slow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini style dululah. Kalau kita sembahyang belakang masjid, belakang Imam almarhum Habib Umar, dia baca begitu je, Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ba'alwi, bapaknya Habib Hasan, baca pun macam itu juga. Tak ada lagu pun. Sebab orang-orang daripada Hadramaut, orang dulu ni, dia takut riak kan. Jadi bacalah yang sederhana, jangan sampai orang kata apa bacaan ni kan. Yang sederhana lah, tak usah lah. Jadi kalau kita tiru nanti kita takut dekat dalam hati ni, biar orang puji aku bahawa ni Syuraim pun kalah. Setengah ustaz takut. Jadi bukan senang nak hilangkan apa orang kata tu, nak memantapkan keikhlasan ni bukan satu perkara mudah. Susah. Syaitan selalu ada. Sebab itu seberapa boleh tugas kita ialah lawan. Lawan apa yang boleh kita lawan. Itu yang mesti dijaga oleh kita lah. Jadi kita lihat kalau orang melaksanakan satu perkara dengan ikhlas, dia disenangi oleh orang.
Nampaklah macam setengah-setengah orang, setengah-setengah si usaha masjid yang ada kadang-kadang kalau dia terlalu ikhlas. Kita datang pagi dia ada, datang tengah hari dia ada, datang malam pun dia ada. Nampak keikhlasan dia tu Dia tak pasal dia kira dia mau berkhidmat kepada masjid. Tak semua ahli jawatan kuasa tu betul-betul ikhlas untuk ke masjid. Kadang-kadang dia minta-minta, kita paksalah datang. Dia minta-minta lah kan. Tak semua. Kalau nak jadi pengerusi pun, kalau tak betul-betul ikhlas pun, banyak susah. Sebab itulah agak MUI sekarang dia melantik pengurusi-pengurusi yang dibayar, supaya dengan itu adalah sedikit orang kata tu rasa tanggungjawab bagi pengurusi itu untuk melaksanakan. Tapi bagi saya memang betul tu, memang wajar. Sebab jadi pengurusi sekarang bukan macam jadi pengurusi dulu. Barangkali Haji Matin tahu kan betapa susahnya kan, terpaksa menggunakan masa yang banyak. Kalau kita kerja kemudian nak jadi pengurusi masjid, dan masjid tu banyak kegiatan, banyak masalah, kena meeting sana, masuk kos sana, masuk latihan sini, akhirnya kerja kena buang nanti. Kan? Ya, alhamdulillah lah, sistem ni satu sistem yang bagus juga. Maknanya ada satu pengurusi yang dibayar gajinya dan mereka akan menumpukan perhatiannya. Dan lebih-lebih lagi biasanya kita lihat ni adalah orang-orang yang dilantik adalah orang yang memang betul-betul minat untuk berkhidmat di masjid. Alhamdulillah. Kita berterima kasihlah kepada jawatan kuasa yang telah memakmurkan masjid ini. Walaupun sebagai orang biasa ni tentu adalah yang tak boleh kita rasa puas hati dengan semua keputusan dan semua tindakan yang dilakukan oleh jawatan kuasa. Itu biasa. Mana kita boleh memuaskan semua manusia? Tak boleh. Tak boleh kan? Cik Matin pun tahu kan Cik Matin tak boleh. Kita tak boleh puas manusia. Kita buat macam ni, jamaah habis puas hati. Jamaah si kata ni apa macam ni, masjid ni kita bawa duit. Dia ada je komen. Padahal bila masjid nak buat ini, nak buat itu, dia dah adakan mesyuarat. Dah fikir, dah timbang baik buruknya. Tapi kita ni memanglah kalau tukang cakap tu senang kan. Jadi kita mesti ingatlah bahawa bukan semua apa yang kita buat tu kita boleh senangkan orang. Saya jadi hakim di Mahkamah Syariah pun, bila saya buat keputusan, bukan maknanya dua-dua setuju. Yang senang tu, alhamdulillah, terima kasih, angkat tangan. Yang kalah, merotok dah habis kalau. Disting kat belakang, tengok pun tak ada. Sampai orang pernah tuduh, Ustaz Salim sekarang ni betul-betul lah bukan hakim yang menegakkan keadilan, dia hakim perempuan, dia kata. Dah hakim perempuan pula. Pasal menyebelah perempuan selalu. Yalah, bila bercerai, laki-laki kena bayar nafkah iddah, kena bayar mut'ah. Tak ada perintah daripada Al-Quran supaya laki perempuan bayar mut'ah, bayar nafkah. Tak ada perintah. Takkan saya pandai-pandai nak suruh awak yang minta cerai kena bayar nafkah kepada awak suami. Awak yang minta cerai awak kena bayar sagu yang tercerai. Tak ada. Paling-paling pun si isteri tu bayar tebus saja. Kalau didapati memang dia tak ada apa-apa, tak dapat buktikan apa kesilapan suami, paling-paling lah kan. Jadi bila kita buat keputusan, bukan makna dua-dua pihak setuju. Sebab tu ada satu lawyer almarhum Syahrul Hamid, dia kata, dia cakap orang putih, dia kata, tuan punya kerja, buat keputusan, jangan fikir apa-apa lagi. Once you think this one is right, you make a decision. Don't think about orang suka tak suka tu. Kalau buat macam itu sampai bila pun tak boleh kerja. Betul juga saya fikir. Jangan takut, dia kata. Jangan takut sama lawyer-lawyer, siapa? Dia tak puas hati, dia pergi appeal. Itu appeal punya kerja. Tuan buat keputusan, betul juga dia cakap. Tapi kita ni nak buat keputusan kadang takut. Macam mana nak buat lebih-lebih? Tengok keterangan tu bercanggah. Ini kata ini kata ini. Jadi kan susah. Bukan senang kan. Lebih-lebih lagi kata apa? Sabda Nabi, salah satu qadha. Ada 3 jenis hakim. Qadiyani finnar. 2 jenis hakim ni memang penghuni neraka. Wa qadin wahid fil jannah. Dan satu lagi qadi ni ataupun hakim ni dia memang menjadi penghuni syurga. Jadi kita nak jadi golongan qadi yang ketiga, masuk syurga kan. Jadi bila nak buat keputusan pun kena hati-hati. Walaupun kita katakan, orang kata, oh, don't worry about that, you just make a decision. One you say this one is right, you make decision. Betul, sedap cakap. Tapi tanggung jawabnya tu bukan tanggung jawab kat dunia je. Kat dunia dah lah kena kutuk dengan orang kan. Akhirat kan. Jadi sebab itulah kita kerja dengan ikhlas. Pada pengalaman saya dan pengamatan saya bila kita kerja dengan ikhlas, bantuan Allah tu datang.
Oleh kerana saya masa itu jadi senior presiden, jadi maknanya kalau kes-kes yang complicated ni, yang susah-susah ni, yang banyak harta, tu registrar tahu, ni Ustaz Salim lah. Senior presiden Salim Jasman ni boleh buat ni. Dah tebal-tebal, Quran pun tak macam tebal nak baca. Satu hari kadang baca. Bila saya dah baca, saya bingung macam mana aku nak buat keputusan. Masuk sana, masuk sini. Kadang-kadang masuk tandas, Tuhan bagi ilham. Ini jawapannya. Padahal tandas tak boleh jumpa. Kadang on the way nak pergi tandas, agaknya bila tak tahan ni, dah keluar, teringat. Kadang-kadang dalam kereta dia, Tuhan bagi. Kadang nak tidur, Tuhan bagi. Jadi saya rasa itu satu pertolongan dari Allah SWT. Sebab tu saya katakan, bukan senang kita nak tengok dua perkara yang bercanggah kita nak buat keputusan kan. Tapi Tuhan bagi. Macam minggu lepas lah, saya tengok kes ni susah. Dah lah, kes 5:30 petang. Dah penat kan. 2:30 saya ada kes, 5:30 ada kes. Saya tengok kes 5:30 ni betul-betul susah. Saya keluar masuk, apa aku nak buat keputusan ni. Keluar masuk, saya terfikir, ini dia. Masuk dalam, aku akan tanya orang ini. Tiba-tiba Tuhan bagi. Sebelum tu terbuntu fikiran kita, tak tahu apa nak buat ni. Sebab tu kalau kita ingat ayat 1000 dinar yang seorang bacakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang benar-benar bertakwa kepada Allah, jalankan perintah Allah keseluruhannya, dan tinggalkan juga larangan Allah keseluruhannya, Tuhan kata apa? Yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan memberikan kemudahan atau jalan keluar terhadap kesulitan yang dihadapinya. Saya rasa ayat ni cukup betul lah, kerana selalu saya mengalaminya. Konsep ataupun prinsipalnya ataupun dari segi anu, saya nampak bahawa keikhlasan paling penting. Jadi bukan mana saya nak tunjukkan lain, tapi oleh kerana kita nak cakap udang di sebalik batu kan. Kalau umpamanya saya jadi hakim udang di sebalik batu, saya buat ni biar orang katalah saya pakat dengan lawyer. Lawyer kata, Ustaz, Tuan Hakim, you buat keputusan yang gini, jadi kalau keputusan tak betul saya appeal. Sebab bila saya appeal, nanti dia akan kena bayar lagi kat appeal. Sini sikit Ustaz, sana lebih banyak. Nanti Ustaz adalah Ustaz diam-diam je lah. Itu kadian final tu. Itu dua kadi yang jalan neraka kan. Boleh buat, tak boleh buat. Pakat dengan lawyer kata, kalahkan dia. Padahal kes tak boleh menang. Kes dia tak boleh menang. Tak boleh, memang patut kalah. Memang boleh. Tak, kalahkan dia. Saya terima je lah, nanti saya appeal. Ustaz buat appeal. Nanti bayaran appeal tu, jangan takut Ustaz. Appeal kalau pergi ke appeal board, tak 5,000, 7,000 ke atas. Bergantung kepada banyak affidavit. Kalau banyak affidavit, lagi banyak Ustaz. Ustaz dapat 30% jadilah kan. Boleh. Tapi nanti mati entah nak keluarkan nak nazak, tak tercekik-cekik nazak. Seram juga kan. Jadi tak ikhlas kan. Cuba kita tengoklah bagaimana anak Nabi Adam AS, satu Qabil, satu Habil. Qabil anak yang kurang ikhlas, diperintahkan oleh Allah SWT supaya mengeluarkan sebahagian daripada hasil yang diusahakan. Qabil ni seorang petani, Habil ni adalah seorang penternak. Qabil cari buah-buah yang dah busuk-busuk, dah layu-layu ni untuk dijadikan bahan persembahan kepada Allah SWT. Tak ikhlas dia. Sebab kalau kita nak buat sumbangan, mesti yang kita cintai kan. Kan dalam Al-Quran mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tak akan mendapat apa-apa kebaikan dari Allah kecuali apa yang kamu belanjakan tu sesuatu yang memang kamu sayang. Jadi si Qabil ni dia tahu ni dia tak sayang. Ini benda yang memang nak dibuang. Taruh buah-buah tu yang dah bonyok-bonyok untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Sedangkan adiknya Habil ikhlas dia cari satu kambing yang cantik untuk dipersembahkan. Tiba-tiba kambing Habil, persembahan Habil diterima, Qabil tak diterima kan. Tengok akibat orang yang tak ikhlas, persembahannya tak diterima oleh Allah SWT. Jadi kalau tuan-tuan pun dan puan-puan, kalau ada umpamanya masjid ada nak buat jumble sale atau nak dihantar pergi ke barang-barang, pergi ke tempat-tempat tu, kalau kita nak derma, bagi kain pun, kain yang boleh pakailah. Jangan kain dah koyak pun masuk. Bingung tu orang sana, apa ini?
Kan Al-Quran mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tak akan dapat kebaikan dari Allah kecuali yang kamu belanjakan tu memang benar-benar kamu suka dan sayang. Itu sepatutnya gitulah kan. Memanglah bertung-tung berpeti-peti yang datang, tapi kalau kita tengok sort out satu-satu, alah singlet dah koyak pun masuk. Ha? Hantar baju-baju yang baju collar kita dah bekas kena anu pun, itu sepatutnya kita buat kat rumah, buat kain buruk. Janganlah masuk untuk orang anu kan. Carilah yang baru sikit, yang baru pakai sekali ke, ataupun yang kita beli kebetulan kecil. Jadi itulah kita kan lebih baik kan daripada macam orang perempuan kan banyak baju baru-baru dah tak mau pakai. Itu boleh lah, jangan baju-baju yang dah lama-lama dah nampak di belapuknya kita kasih. Orang yang terima kesian. Kecuali kalau kita taruh satu khas, ini memang untuk kain buruk. Cakap terus terang, ini saya nak hantar juga tapi untuk kain buruk, biar orang sana nak kain buruk. Banjir kan nak kena lap sana lap sini, itu boleh lah. Tapi tak ada orang nak buat macam itu, masalahnya kan. Itu kita tengok. Cuba kita tengok pula Sayyidina Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pula. Kedua-duanya juga adalah masuk dalam orang yang ikhlas. Bila Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim AS bermimpi pada satu malam, inni ara fil manami azbahuka fandur ma tara. Ya Ismail, pada malam tadi aku bermimpi diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati alma tu'mar, wahai bapakku, buatlah apa yang diperintahkan. Dua-dua ikhlas. Jadi oleh kerana keikhlasan inilah dia mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perjalanan Nabi Ibrahim ke tempat penyembelihan tu dia diganggu oleh syaitan. Tempat pertama yang sekarang kita lontar jamrah ula tu dia ganggu, Nabi Ibrahim lontar bismillahirrahmanirrahim rajman li syayatin. Tempat kedua yang dikatakan jamrah thaniyah tu, jamrah wusta, pun ada lagi syaitan, Nabi Ibrahim lontar juga. Sampai yang ketiga jamrah al-aqabah pun Nabi ada juga syaitan lagi tunggu, merayu-rayu Ibrahim, kau tak sayang ni anak kau satu-satu lah laki-laki. Kau nak sembelih dia, mana kepala kau, mana otak kau. Ni syaitan tahu kan, dia tak pernah putus asa. Itu satu bagusnya syaitan, dia tak pernah putus asa kan? Tapi Nabi Ibrahim limpah juga. Oleh kerana dua-dua ikhlas, Nabi Ibrahim pun ikhlas menjalankan perintah Allah, Ismail pun ikhlas kalau itulah merupakan perintah Allah. Tuhan gantikan dengan apa? Kibash. Jadi anak selamat, bapa pun happy. Jadi kita nampaklah bahawa sejarah dan membuktikan bahawa keikhlasan tu merupakan satu perkara yang paling penting bagi membolehkan kita mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kalau dalam hidup berumah tangga pun, terutama kita sebagai bapa-bapa dalam rumah tangga, sebagai ketua suami ini, banyak kadang-kadang suami-suami ini bila beri nafkah dan sebagainya dia berkira. Betul lah kita berkira lah, tapi kita mesti beri yang memadai dan yang mencukupi untuk perbelanjaan. Kan? Kalau dah tak ikhlas susahlah. Lepas tu mengungkit balik, itu susah. Jadi tak ada keberkahan, tak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada apa-apalah yang boleh kita harapkan. Jadi kesimpulan yang boleh kita dapat bahawa Tuhan tidak akan menerima satu-satu amal, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yakbarullahu minal amali illa ma kana lahu mukhlisan khalisan wa batigha'a bihi wajha. Allah tidak akan menerima sekali-kali satu-satu amalan kecuali amalan yang ikhlas semata-mata kerana Allah, dan amalan yang semata-mata mengharapkan keredaannya. Jadi bila kita buat satu perkara, pertama sekali kita mesti ikhlas, dan makna ikhlas tu ialah pekerjaan kita tu semata-mata kerana Allah. Kalau kita menjadi aktivis di masjid bukan kerana kita dipujuk oleh pengurusinya, tapi kita tahu ini adalah rumah Allah, dan Allah akan sentiasa membantu kita kalau kita membantu Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu membantu dan menolong urusan Allah, nanti Allah juga akan membantu urusan kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Tuhan akan perkukuhkan lagi pendirian kamu. Tak syok ke tu? Tak seronok ke kalau umpamanya Tuhan dah membantu urusan kita?
Saya rasa tak ada sesuatu yang lebih bahagia, lebih senang kalau urusan kita dapat dijalankan dengan mudah disebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi bila ikhlas tu mestilah semata-mata kerana Allah dan semata-mata kerana kita beriman kepadanya dan semata-mata kerana kita mengharapkan keredaan Allah, bukan untuk orang lain dan bukan untuk apa-apa saja pun. Sebab itulah kita dengan seberapa yang boleh kita cari jalan supaya amal kita ni benar-benarlah ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali ada satu hadis yang saya dah siapkan ni. Cuba kita tengok satu hadis yang bermaksud gini. Nabi pernah bersabda bahawa semua manusia akan cilaka kecuali orang yang beriman. Betul lah, iman itu satu kepentingan kan. Kalau orang yang tak beriman, jadi tak ada kedamaian, bergaduh antara satu sama lain, riot sana, masing-masing saling tuduh-menuduh, fitnah, dan akhirnya hidup tak aman dan tak tenteram. Yang beriman juga masih juga dalam keadaan kecelaka kecuali orang yang berilmu. Itu pun satu juga. Ada iman tapi tak ada ilmu pun tak jadi. Macam yang banyak kelihat orang masyarakat kita kan. Ada iman, ilmu tak ada. Macam orang yang datang tu, ada iman, sembahyang dan sebagainya, tapi ilmu tak cukup. Sebab tu dia sekat orang di jalan raya. Kerana tak cukup. Ada iman tapi tak ada ilmu, jadi dia sangka masuk masih bila pergi sembahyang, saf yang pertama itulah yang sepatutnya yang kita hendak kejarkan. Dia datang dah lah pukul nak dekat 1.20, tapi masuk terus ke depan. Kalau daripada masjid Ghufran dari belakang ke depan, mengganggu orang semua tu. Ini sebab orang yang tak ada ilmu. Kalau orang ada ilmu dia tahu, tak boleh. Yang datang dulu dahulukanlah. Kan? Kalau orang ada ilmu, tapi kalau tak ada ilmu macam mana tu kan? Dan yang berilmu juga masih dalam celaka kecuali orang yang ada ilmu tu beramal. Ada ilmu tapi tak buktikan ilmu tu. Tahu ini salah tapi buat juga. Apa artinya kan? Dan yang beramal pun masih juga celaka kata Nabi kecuali yang beramal dengan ikhlas. Jadi kesimpulannya ikhlas juga. Ada iman tak berguna, tak ada iman langsung tak guna. Ada iman pun masih belum lagi berguna kecuali beramal. Amal pun masih lagi tak guna kecuali kalau orang tu benar-benar ikhlas kepada Allah. Jadi yang tak celaka tu kata Nabi ialah orang yang beriman, berilmu, beramal dengan ikhlas. Maksudnya yang orang yang tak rugi ni ialah orang yang berilmu, beriman, berilmu dan membuktikan amalannya dengan ilmu yang dipelajarinya. Sebagaimana firman Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi, yang maksudnya melainkanlah orang-orang yang bertaubat dan orang yang selalu buat baik dan orang yang menjaga urusan-urusan Allah dan orang yang selalu ikhlas menjalankan agama Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan ikhlas. Dan apabila kita melakukan kerja dengan ikhlas, insya-Allah Tuhan akan sentiasa memberikan banyak pertolongan, bantuan kepada kita semua insya-Allah. Jadi sampai di sini saja, hampir 10.30. Jadi dah 1 jam setengah lebih, penat juga berdiri ni. Jadi kita tamatkan. Sebelum itu mari kita sama-sama baca berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mau bekerja dan berusaha semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yasba'una syakiyan wa la matruda waj'al musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa hab lana al-kulla biwajhikal karim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin wa min ibadikal muslimin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal maghfurin wa min ibadikal marhumin
ومن عبادك المخلصين ومن عبادك الداخلين في الجنة ومن عبادك الباعدين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.